Pada hari ini kita nak meneruskan pelajaran daripada halaman 88. Mari kita lihat sinopsis pada hari ini. Bermula pada ayat yang ke-60 hingga 63, ya, kita akan melihat kepada anggapan dan sikap kaum munafik. Yang ini Allah mengingatkan apakah ciri-cirinya, dan ia adalah ayat yang hadir selepas bercakap tentang ketaatan pada Allah dan Rasul semalam. Kita bincang pada halaman 87. Jadi kita lihat mengapa ayat ini muncul selepas bercakap tentang taat pada Allah dan Rasul. Dan pada ayat 64 hingga 65, kewajipan taat kepada Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara spesifik yang dinyatakan oleh Allah pada ayat 65, ya, di mana tanda seseorang itu taat pada Allah adalah mengikut pada Rasulullah, bukan sekadar baca al-Quran tetapi mesti juga mengikut pada sunnah Nabi. Allahumma arhamna bil Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما
فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما صدق الله العظيم. Maka kita nak bawa kepada resolusi kita pada hari ini berdasarkan pada ayat 88, ya, iaitu yang pertama daripada ayat yang ke-60, berhati-hati dengan ajakan ke jalan taghut, ya, dalam kehidupan, ya, sama ada dalam kepimpinan, ya, dalam hidup kita seharian. Tidak mahu kita bertangkal, berazimat, ya, jumpa bomoh, jumpa dukun, kita hapuskan. Kerana apa? Kerana itu akan menyebabkan kita mencampur adukkan jibti wa taghut. Yang pertama. Yang kedua, sampaikan kepada orang yang degil dalam kehidupan kita dengan perkataan yang berkesan, ya. Kita kena ada istilah qaulan baligha, menggunakan perkataan yang sesuai tetapi dengan nada yang sesuai. Fa'arid anhum, iaitu tegas seperti mana yang diajarkan dalam ayat 63. Dan yang ketiga, apakah tanda iman sebenar? Apabila kita cinta kepada Nabi dan kita menjadikan Nabi sebagai sumber hukum dan kita merujuk kepada orang-orang yang pakar kepada Quran dan Sunnah pada zaman ini, walaupun ada kekurangan tetapi ilmunya itu terus dirujuk dan jangan bunuh karakter orang-orang yang berilmu. Kerana bila kita bunuh karakter ulama, kesannya apa tuan-tuan sekalian? Kesannya orang tak suka pada ulama dan akhirnya mereka tidak mahu berhukum dengan hadis, Quran, dan akhirnya hancur bagi kita apabila kita ingin menuju ke syurga Allah SWT. Allah, la ilaha illallah. Ini yang kita nak bawakan kepada perkataan pelajaran kita pada hari ini. Sama-sama kita lihat za'ama, ya, perkataan yang wujud pada ayat 60 itu menerangkan tentang istilah mengaku dengan amat yakin. Yaz'umuna annahum amanu. Jadi apakah yang perlu kita ambil perhatian? 17 kali perkataan ini berulang dalam Al-Quran. Allah menemplak kepada orang yang overconfident, ya. Yaz'umuna annahum amanu, ya, amat yakin untuk kata bahawa dia beriman, tapi sebenarnya dia bukan nak ikut betul-betul kepada keimanan, tapi dia nak bawa kepada apa? Cara bercakap confident tapi nak bawa kepada taghut. Kita harapkan kita jadi orang yang silap mengaku silap. Kita doa pada Allah untuk terus izzah dengan Al-Quran, dengan sunnah pada setiap masa. Astaghfirullah, innallah kana tawwaba. Baik, seperti yang disebutkan tadi, tajwid, insya-Allah hari ini kita membicarakan tentang masih lagi berkenaan dengan sifat huruf. Kita perhatikan slide kita di skrin berkenaan dengan jumlah ataupun bilangan sifat huruf. Sifat huruf Al-Quran yang kita dah belajar apa itu sifat huruf, dan hari ini kita sebut tentang bilangan sifat huruf. Ulama berselisih pendapat berkenaan berapakah jumlah sifat huruf. Dan pendapat Imam Ibnul Jazari yang kita amalkan, iaitu terdapat 17 sifat huruf. Semua ada 17 sifat huruf kesemuanya yang akan kita huraikan satu persatu bermula pada episod yang hari esok, iaitu hari yang Jumaat lah. Kita akan kupaskan satu persatu 17 sifat huruf ini. Maknanya setiap huruf itu dia ada sifat. Paling kurang setiap huruf dia ada 5 sifat. 5 sifat. Ada huruf yang ada 6 sifat, dan sekurang-kurangnya setiap huruf dia mesti ada 17 sifat. Ada 5 sifat. 17 sifat itu, 10 daripada 17 itu adalah sifat berlawanan. 5 lawan 5. Kalau tinggi lawannya rendah. Contohnya. Okey, 17 sifat, 10 daripadanya adalah sifat berlawanan, iaitu 5 lawan 5. Baki lagi 7 daripada 17 itu adalah sifat tunggal, sifat yang tidak memiliki lawan. So setiap huruf, maknanya saya sebut tadi 5 lawan 5.
10 sifat yang pertama itu 5 lawan 5. Maknanya setiap huruf paling kurang ada 5 sifat. Sama ada 5 sifat sebelah sini ataupun 5 sifat sebelah sini, dia akan kita kupas satu persatu berkenaan sifat huruf. Bila kita belajar sifat, sudah pastilah huruf kita akan dilantunkan dengan lebih cermat dan lebih kemas, insya-Allah. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim.